Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dihormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ahli Majlis Bandaraya Seberang Perai, Yang Berusaha Engineer Haji Rosnani binti Haji Mahmud, Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Seberang Perai, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan Majlis Bandaraya Seberang Perai, Yang Bahagia Datin Hajah Cik Lima binti Haji Ujang, Pengurusi Puspanita Majlis Bandaraya Seberang Perai, Encik Ahmad Zamri bin Muhammad Sirajuddin, Pengurusi Enolis Seberang Perai, Encik Mat Nasir bin Hassan, Naib Yang di-Pertua Pesuka, Encik Muhammad Nizam bin Muhammad Sharif, Yang di-Pertua Permai, Puan Latifah binti Razali, Pengurusi Kospema, semua kaki tangan MBSP dan Wira Orange yang saya kasihi, rakan-rakan media yang saya hormati dan kasihi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat mengadakan Perhimpunan Bandaraya yang kedua 2021. Marilah kita mulai perhimpunan ini dengan membaca doa dan mohon wira dan wirawati yang telah gugur semasa perkhidmatan disebabkan oleh COVID-19 dihimpunkan bersama kumpulan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka adalah Allahyarham Mak Razi bin Mat Isa, pembantu awam, Allahyarham Muhammad Ridwan bin Zulkifli, pembantu awam, dan Allahyarham Salimah binti Ayub, Allahyarhamah Salimah binti Ayub, penolong pegawai takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala membacakan doa kepada rakan-rakan kita yang sedang ada di dalam ICU, wira-wira dan wirawati yang sentiasa mencurahkan tenaga mereka, sedang berdebat, sedang bertarung dengan kehidupan atau kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zika wa min kulli syarrin nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfika. Allahu yasfika. Allahu yasfika. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli majlis, ketua-ketua jabatan dan pegawai kanan, serta semua pemimpin persatuan MBSP dan kaki tangan MBSP serta Wira Orange yang saya kasihi sekalian. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh cabaran. Pandemik COVID-19 masih belum reda, malahan kes baru meningkat saban hari. Pada tanggal 14 Ogos 2021, jumlah kes baru adalah 20,670 dengan kes kematian 260. Manakala bagi negeri Pulau Pinang, jumlah kes baru adalah 1,255. Hampir keseluruhan Seberang Perai berada dalam zon merah, kecuali Pulau Aman yang masih kekal hijau. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih bersama meneruskan satu perjuangan yang masih belum terhenti bagi mencapai Seberang Perai bebas daripada COVID-19. Terima kasih kepada semua wira barisan hadapan yang terdiri daripada ahli majlis, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan, Wira Orange dan semua kaki tangan MBSP yang selama ini telah banyak berkorban masa, tenaga, emosi sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan sejak daripada 18 Mac 2020. Saya berdoa agar kita semua diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli majlis, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, situasi jangkitan COVID-19 yang melibatkan kaki tangan MBSP semakin membimbangkan. Sehingga 14 Ogos terdapat 100 kes aktif, 109 kes telah sembuh
dan 3 kematian. Penilaian dan penentuan risiko telah dibuat berdasarkan 6 kriteria seperti mana yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pertama, kadar peningkatan kes baharu. Data-data jangkitan menunjukkan peningkatan kes baharu secara mendadak mulai 5 Ogos 2021 sehingga 10 Ogos 2021. 5 Ogos 2021 dan didapati di bangunan di MBSP terdapat 10 hingga 15 kes sehari. Yang kedua adalah, saya ulangi, MBSP telah membuat penilaian dan penentuan risiko berdasarkan 6 kriteria. Pertama, kadar peningkatan kes baharu. Data-data jangkitan menunjukkan bahawa peningkatan kes baharu secara mendadak di MBSP mulai pada 5 Ogos 2021 iaitu di antara 10 hingga 15 kes baharu sehari. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah taburan kes positif menunjukkan 100 kes aktif bukanlah dari satu lokasi sahaja. Sebaliknya 12 lokasi iaitu Menara MBSP, di tapak semayan SPU, tapak semayan SPS, Pejabat Cawangan Jalan Betik, Rumah PAM di Perai dan juga 7 depo pembersihan di SPU dan SPT. Yang ketiga adalah kepadatan tempat bertugas dan juga dalam ruang kerja sama ada kenderaan yang digunakan ataupun di pasar-pasar awam. Kriteria yang keempat adalah perkongsian peralatan kerja. Kriteria yang kelima adalah pembersihan rutin secara kendiri seperti membudayakan penggunaan sanitizer ke atas peralatan yang digunakan. Dan kriteria yang keenam adalah budaya berkumpul terutamanya pekerja di lapangan, malahan kadangkala tidak mengamalkan penjarakan sosial. Saya menyeru kepada semua pekerja-pekerja wira-wira Orange kita, pastikan anda tidak berkumpul-kumpul dan adakan penjarakan sosial semasa bekerja. Berdasarkan kriteria penilaian dan penentuan risiko ini, Datuk Bandar telah mengaktifkan Pelan Kontingensi pada 10 Ogos 2021 yang mengandungi 18 tindakan bagi mengurangkan risiko jangkitan, menjaga keselamatan serta kesihatan pekerja serta memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Plan kontingensi yang pertama adalah berkaitan dengan pembersihan. Keutamaan adalah untuk melaksanakan tugas PPS atau perkhidmatan pungutan sampah tanpa gangguan. Manakala tugas KPA atau kerja-kerja pembersihan am seperti pemotongan rumput, cucian longkang dikurangkan ke 21 hari atau 30 hari mengikut lokasi. Pemotongan rumput di jalan persekutuan ditangguhkan pelaksanaan kerana pemotongan rumput di jalan persekutuan adalah tugas hakiki JKR. Plan tindakan yang kedua adalah plan tindakan kontingensi penguatkuasaan di lapangan. Diperlahankan ke tahap 50%. Tumpuan diberi kepada pematuhan COVID-19, kacau ganggu dan juga halangan. Dan kontingensi berikutnya adalah berkaitan dengan perkhidmatan kaunter. Perkhidmatan dihadkan kepada pengunjung yang telah membuat temu janji. Dengan itu hanya 4 kaunter dibuka dan kehadiran staf kaunter dapat dikurangkan sebanyak 50%. Plan kontingensi yang keempat adalah mengaktifkan sudut cyber counter. Pelanggan kaunter yang datang tanpa membuat janji temu akan diberi tunjuk ajar. Mereka tidak disuruh pulang tetapi diberi tunjuk ajar menggunakan sudut cyber counter. Dan bagi mereka yang hanya ingin membuat bayaran, sama ada bayaran cukai pintu, sewa gerai atau kompaun, akan dipandu untuk menggunakan 4 kios yang disediakan di lobi kaunter berpusat. Plan kontingensi yang kelima, cyber counter dengan 100% perkhidmatan disediakan. Datuk Bandar telah mengadakan banyak tutorial dalam media Facebook, YouTube, Instagram supaya bahan siaran ini menjadi rojokan kepada pelanggan-pelanggan yang ingin berurusan di cyber counter. Peningkatan penggunaan secara digital ataupun transaksi digital telah mencapai
67% berbanding dengan 52% pada tahun 2020. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua penduduk Seberang Perai yang telah menyahut seruan ini menggunakan transaksi secara digital. Manakala plan kontingensi yang ke-6 iaitu nisbah keberadaan di pejabat adalah sebanyak 20% dan bekerja dari rumah atau BDR 80% bagi tugas-tugas non-essential. Plan kontingensi yang ke-7 adalah keberadaan 100% wira orange yang bertugas bagi tugas-tugas esensial. Walau bagaimanapun, pengiraan 100% ini hanya berdasarkan kepada tenaga kerja yang boleh guna. Mereka yang telah dikuarantin, yang telah mempunyai kontak rapat atau person under investigation tidak dibenarkan datang untuk bekerja. Plan kontingensi yang ke-8. Roll call secara fizikal tidak dibenarkan untuk mengelakkan perhimpunan. Plan kontingensi yang ke-9, wira orange PPS bergerak dengan motosikal mengikut lori kompakter untuk mengelakkan kesesakan di dalam kenderaan yang mereka gunakan. Dan plan kontingensi yang ke-10, semua mesyuarat diadakan di atas talian. Tempoh masa mesyuarat tidak melebihi 1 jam. Plan kontingensi yang ke-11, swab test segera dilakukan ke atas kontak rapat dan kos ditanggung oleh MBSP. Walaupun jika mereka dipanggil oleh KKM, kita galakkan mereka ke KKM. Dan jika mereka yang mempunyai kontak yang lebih jauh, mereka digalakkan untuk pergi ke program saringan yang dianjurkan oleh kerajaan negeri. Tetapi yang kontak rapat, immediate kontak, tidak boleh buang masa, terus kita hantar ke makmal untuk membuat swab test PCR dan ditanggung oleh MBSP. Program plan kontingensi yang ke-12 mengaktifkan helpdesk untuk membantu pelanggan bagi menggunakan perkhidmatan yang disediakan di atas talian. Saya ingin ulangi, iaitu helpdesk bukanlah talian aduan. Helpdesk hanya ada talian disediakan untuk memberi peluang kepada rakyat yang menggunakan perkhidmatan atas talian bertanyakan masalah untuk dipandu supaya mereka dapat menggunakan dengan lebih efisien dan selesa. Plan kontingensi yang ke-13. MBSP telah meluluskan pemberian sumbangan yang bernilai RM150 kepada kaki tangan yang positif COVID. Ini adalah kali pertama kita menyediakan peruntukan ini yang belum pernah disediakan sebelum ini. Ketua-ketua jabatan diminta bersama dengan penyilia atau salah seorang daripada mereka mengambil berat. Pada ketika ini kita perlu mengambil berat tentang kaki tangan kita. Inilah masa untuk kita mengenali mereka dengan lebih rapat, telefon mereka pada setiap masa. Jika mereka tidak boleh dihubungi, hubungi keluarga mereka supaya kita dapat mengenal pasti apakah keperluan mereka. MBSP tidak menghadkan hanya sekadar minuman. Kalau mereka memerlukan ubat-ubatan, kalau mereka memerlukan vitamin, jika mereka memerlukan malahan pampers bagi anak-anak, kita akan belikan kerana mereka adalah keluarga MBSP yang telah lama menyumbang bakti kepada rakyat Seberang Perai. Plan kontingensi yang ke-14 meminta kerjasama persatuan-persatuan yang duduk di bawah naungan MBSP seperti Puspanita, Pesuka, Permai, Enole, Kospema untuk membantu ahli-ahli mereka di dalam kesusahan. Di samping itu, usaha-usaha juga dibuat oleh rakan-rakan sekerja secara tidak langsung, secara tidak formal, mengumpul dana secara sukarela untuk membantu rakan-rakan mereka yang ditimpa musibah. Saya amat terharu di atas ikatan ukhuwah tanpa mengira agama dan bangsa yang ditunjukkan oleh warga MBSP dalam masa kesusahan atau musibah yang amat berat ini. Plan kontingensi yang ke-15. MBSP telah memohon vaksinasi warga kerja dipercepatkan. Senario buruk akan berlaku jika peningkatan kes jangkitan baru di kalangan warga kerja MBSP terus meningkat, menyebabkan keseluruhan sistem perkhidmatan munisipal akan runtuh. Sudah tentu akan membawa kepada implikasi sosial dan kesihatan yang lebih buruk. Saya mengambil kesempatan di sini untuk melafazkan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, dan Yang Berhormat Tuan Jadik Sing Dew, anak laki Kapal Sing, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang telah menyokong kuat usaha ini. Alhamdulillah, sehingga 14 Ogos 2,989 pekerja atau 74% daripada 3,996 warga kerja MBSP telah divaksinkan, berbanding hanya 23% sahaja daripada warga kerja divaksin pada awal Ogos 2021. Manakala 95 pekerja lagi telah pun mendapat tarikh untuk divaksinkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga kerja yang memberi kerjasama meningkatkan pendaftaran dalam MySejahtera untuk mendapatkan vaksin. Bilangan yang belum mendaftar hanyalah 25 orang berbanding 800 orang pada awal Ogos. Saya ingin menegaskan kepada 25 orang yang belum berdaftar, ikutilah arahan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga semua ahli-ahli Esko. Di dalam setiap ucapan adalah digalakkan, adalah diminta supaya semua warga kerja yang ada di bawah pimpinan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan untuk mendaftar. Walaupun ia bukanlah suatu yang compulsory, tetapi arahan ini berbentuk compulsory. Kerana kita lihat pada berita yang disiarkan semalam, pembukaan aktiviti ataupun perniagaan-perniagaan yang baru telah menetapkan 50% daripada penduduk yang telah pun divaksinkan lengkap. Jika anda tidak mahu vaksin, angka ini tidak akan dapat dicapai. Oleh itu, ia akan menyebabkan semua penduduk Seberang Perai menderita. Tidak boleh buka perniagaan. Tidak boleh melakukan aktiviti-aktiviti lain. Sehingga kini hanya 36% sahaja yang telah divaksinkan lengkap bagi negeri Pulau Pinang. Kita perlu 14%. Oleh itu, seluruh penduduk Seberang Perai, warga kerja MBSP, hargailah kesihatan awam. Jangan pentingkan diri sendiri. Hargailah kesihatan awam, tampil ke depan untuk mendaftar. Walaupun bilangannya kecil, tinggal 25 lagi, saya telah minta Puan Setiausaha Bandaraya untuk meminta mereka memberi penjelasan bertulis. Sekiranya mereka memberi penjelasan yang munasabah, mereka akan dikecualikan. Jika tidak, mereka mestilah berfikir dua kali. Janganlah mereka menggadaikan keselamatan awam hanya berdasarkan kepentingan pemikiran yang sempit yang mereka ikuti sekarang. Oleh itu, saya ingin sekali lagi meneruskan kepada plan kontingensi yang ke-7, ke-16, ke-16, iaitu program vaksin peniaga Seberang Perai. Di dalam program ini, apabila kita telah membuat kajian penilaian dan penentuan risiko, kita mendapati bahawa pasar adalah kawasan yang berisiko tinggi jangkitan COVID. Alhamdulillah, apabila program ini dilancarkan pada 16 Ogos, iaitu untuk apabila program ini dilancarkan pada 4 Ogos untuk mendapatkan nama-nama peniaga-peniaga yang telah mendaftar dalam MySejahtera tetapi belum divaksinkan, supaya kita dapat memohon kepada kerajaan negeri untuk mempercepatkan vaksin kepada peniaga-peniaga, bekerjasama dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, bekerjasama dengan NGO tempatan, supaya mereka ini diutamakan dan divaksinkan dengan segera untuk mencapai matlamat 100% ataupun mencapai matlamat imuniti kelompok. Sebanyak 1,353 peniaga yang belum divaksinkan telah berdaftar dalam MySejahtera, telah mengemukakan nama mereka kepada MBSP. Dan Alhamdulillah, dengan usaha dan juga sokongan kuat daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, daripada ahli-ahli Esko dan juga ahli-ahli majlis, serta semua NGO yang ada di Seberang Perai dan juga kepada bahagian kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menerima 1,353
peniaga-peniaga yang berdaftar dengan MBSP, dan mereka akan divaksinkan secara berperingkat. Sebahagiannya akan dimulai pada hari ini, iaitu di SP Arena. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana dengan sokongan daripada peniaga-peniaga yang belum divaksinkan boleh menyebabkan kita boleh bergerak laju untuk mencapaikan pembangunan ekonomi bandar semasa COVID-19 dan pasca COVID-19. Plan kontingensi yang ke-17 iaitu membuat sanitasi seluruh bangunan setiap minggu, manakala bagi tempat-tempat yang sering disentuh akan disanitasikan setiap jam, dan jika ada keperluan kita akan buat serta-merta mengikut kesesuaian dan juga keadaan jangkitan. Dan yang terakhir, plan kontingensi yang ke-18 yang kita terpaksa buat ialah menutup 7 buah pasar dan 1 komplek penjajah bagi menyekat jangkitan baru. 3 buah pasar awam di SPU, pasar awam Kepala Batas yang sehingga kini masih ditutup, pasar awam Bagan Ajam, pasar awam Mak Mandin, dan 1 komplek penjajah Jalan Bunga Raya serta pasar Pagi Apollo telah ditutup. Manakala 4 buah pasar awam di SPT, iaitu pasar awam Bukit Mentajam yang telah ditutup 2 kali. Kali yang kedua baru saja dibuka pada 14 Ogos 2021, pasar awam Sri Rambai, pasar awam Seberang Jaya dan pasar awam Taman Cailing. Saya menyeru kepada peniaga-peniaga dan juga pekerja-pekerja peniaga serta pengunjung, pastikan anda negatif. Pastikan anda tidak bergejala. Pastikan anda tidak berisiko. Saya dihujani dengan aduan-aduan daripada penduduk, iaitu mengatakan ada peniaga yang positif berniaga. Ada pekerja yang positif berniaga. Kita terpaksa mengambil tindakan penguatkuasaan, tetapi kadang-kadang tindakan penguatkuasaan menjadi sia-sia kerana sukar untuk ditemui. Apabila kita membuatkan penguatkuasaan, mereka ini semuanya hilang daripada pemandangan. Oleh itu, hanya satu sahaja usaha yang mesti dilakukan dengan gigih. Sedarilah diri anda. Sedarilah anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Seberang Perai akan kembali boleh berintegrasi, boleh kembali kepada keadaan yang sebelum COVID-19. Hanya anda sebagai citizen, warga Seberang Perai, peniaga, pekerja, mendisiplinkan diri sendiri adalah penguatkuasaan yang paling baik. Ikhlaslah kepada diri sendiri. Jangan membiarkan anda menjadi warga yang tidak bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, mereka ini adalah kumpulan yang kecil dan segelintir daripada mereka yang berkelakuan seperti ini. Yang lain, saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Seberang Perai yang sentiasa hebat, sentiasa berjuang bersama dengan MBSP untuk menjadikan Seberang Perai, Pulau Pinang dijauhi, diringankan atau dihapuskan COVID-19 secepat mungkin. Ahli majlis, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas penganugerahan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Kehormatan Negeri Pulau Pinang 2021 sebenar hari ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang kepada ahli majlis dan 12 kaki tangan Majlis Bandaraya. Ini merupakan satu pengiktirafan di atas hasil usaha dan dedikasi tuan-tuan dan puan-puan yang telah dicurahkan kepada rakyat. Saya berharap agar komuniti Seberang Perai dan warga kerja MBSP jangan gusar, jangan keluh kesah, jangan panik. Tindakan-tindakan yang diambil adalah untuk memastikan Seberang Perai resilient dan berdaya tahan menghadapi pandemik. Patuhilah arahan pengurusan dan norma-norma baru bekerja dari rumah. Kita perlu lebih kreatif dan proaktif dalam merangka setiap inisiatif dan program supaya penduduk Seberang Perai mendapat manfaat daripadanya, terutama kepada golongan B40. Ramai yang terjejas dan kita sebagai pihak berkuasa tempatan perlu mencari jalan, membantu dan memudahkan rakyat ketika saat-saat semua dalam kesusahan ini. Saya berharap agar kita sebagai warga kerja MBSP dapat menjalankan amanah dengan sebaik
baiknya dengan penuh dedikasi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Nandre. Thank you.